Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Setelah hampir setahun, kita masih belum menang. Kita semua masih lagi berperang dengan musuh halimunan, musuh yang kita tidak nampak, iaitu pandemik COVID-19. Satu-satunya cara untuk kita menang adalah dengan kita semua, walau di mana sahaja kita berada, harus mematuhi sepenuhnya prosedur operasi standard ataupun SOP dan garis panduan yang telah ditetapkan. Begitu juga bagi penggiat industri pembinaan di negara ini, tanpa mengira sama ada anda pemilik, kontraktor, perunding, pembekal atau pekerja. Anda semua memikul tanggungjawab yang sama. Jika selama ini perjuangan kita adalah untuk membina infrastruktur dan bangunan demi kelangsungan ekonomi negara, kini perjuangan kita harus disertai dengan tanggungjawab untuk menyelamatkan negara dari penularan wabak COVID-19 demi meimbangi kelangsungan ekonomi dan kehidupan. Bagi mengekang penularan wabak COVID-19, kerajaan telah melaksanakan Perintah Pengawalan Pergerakan iaitu PKP buat kali pertama pada 18 Mac 2020. Setelah 2 minggu, kelonggaran diberikan pada perkhidmatan perlu atau essential service. Alhamdulillah, kita telah berjaya mengurangkan jumlah penularan kes COVID-19 di negara ini. Malangnya kejayaan yang kita kecapi dalam membendung wabak ini telah menjadikan kita terlalu selesa dan leka. Semasa PKP pemulihan dilaksanakan, ramai yang tidak mengambil berat pematuhan SOP. Akibatnya, kes positif COVID-19 naik secara mendadak sehingga mencecah lebih 5,000 kes sehari. Antara punca penularan COVID-19 yang dikenal pasti oleh Kementerian Kesihatan Malaysia atau KKM adalah di tapak pembinaan. Sektor pembinaan telah mencatat kes kedua terbanyak selepas sektor pembuatan. Statistik terkini menunjukkan terdapat 97 kluster pembinaan yang melibatkan sebanyak 13,663 kes positif. Mengapakah kes positif COVID-19 naik dengan begitu mendadak di tapak-tapak pembinaan? Semuanya berpunca daripada kegagalan mematuhi SOP dan garis panduan ditetapkan. Penemuan KKM mendapati punca utama penularan wabak ini di kalangan pekerja asing adalah penginapan pekerja yang sesak, baik yang tinggal di penempatan pekerja berpusat di kawasan tapak pembinaan dan pekerja yang menyewa di luar. Kediaman sesak dan kotor dan SOP diabalkan. Selain itu, pekerja yang berpindah dari satu tapak bina ke tapak bina yang lain didapati berperanan menyebarkan wabak tersebut dan membentuk kluster-kluster pembinaan. Demi meimbangi kehidupan dan kesihatan rakyat, akhirnya pada 13 Januari 2021, kerajaan terpaksa memutuskan untuk kembali kepada PKP buat kali kedua. Namun kerajaan sedar, jika sektor pembinaan tidak beroperasi, ia akan mencatat kerugian sebanyak 11.6 bilion ringgit setiap bulan. Ramai yang terkesan kena hilang pekerjaan serta sumber pendapatan. Oleh demikian, setiap dari kita adalah bertanggungjawab mengelakkan kerugian, memastikan kesihatan dijaga dan kelangsungan ekonomi dapat diteruskan. Menangani isu penginapan pekerja dan pergerakan pekerja ke tapak bina adalah satu-satunya cara untuk memerangi penularan COVID-19 di dalam sektor pembinaan. Pemilik projek, kontraktor, konsultan, pembekal, pekerja dan semua yang terlibat di tapak bina wajib mematuhi SOP sepenuhnya. Kita semua perlu memastikan pematuhan SOP sepenuhnya tanpa sebarang kompromi. Daripada penginapan pekerja, pergerakan pekerja ke tapak bina dan sepanjang pekerja berada di tapak bina, kita perlu melaksanakan SOP sepenuhnya demi mengurangkan risiko jangkitan. Saya juga telah mengarahkan CIDB Malaysia untuk mengambil tindakan yang tegas ke atas mana-mana tapak bina yang didapati tidak mematuhi SOP. Selain arahan menutup tapak bina yang gagal mematuhi SOP, kontraktor juga berdepan dengan tindakan disiplin yang boleh mengakibatkan pendaftaran kontraktor digantung atau dibatalkan. Kedua-dua tindakan ini sudah tentunya akan mengakibatkan kerugian kepada semua pihak,
yang terlibat di dalam sesuatu projek pembinaan. Penggiat industri harus sedar, sekiranya terdapat penularan kes COVID-19 di tapak projek mereka, dengan adanya pekerja disahkan positif COVID-19, ia pastinya akan mengakibatkan penangguhan pelaksanaan projek. Ini kerana pekerja lain selaku kontak rapat pekerja terbabit perlu dikuarantinkan. Maka pelaksanaan projek juga akan terhenti dan menyebabkan jumlah kerugian yang tinggi. Oleh demikian, semua pihak di dalam sektor pembinaan perlu memberi kerjasama sepenuhnya bagi memastikan tiada penularan wabak COVID-19 di tapak projek masing-masing. Hanya dengan kerjasama ini, kita dapat memastikan aktiviti pembinaan dapat diteruskan bagi menyokong kelangsungan sektor ekonomi negara. Ia tanggungjawab kita bersama untuk menyelamatkan rakyat dan negara daripada COVID-19. Bersama-sama kita jaga kita untuk memastikan kita menang dalam lawan COVID-19 demi kelangsungan kehidupan dan kesihatan rakyat. Kita jaga kita, teguh kita, menang bersama.